Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day everybody. Hari ini termasuk chapter 8, time value of money. Di sini kita akan belajar fundamental finance yang paling penting sekali dalam you akan belajar sampai bila-bila, iaitu TVM atau time value of money. So nilai duit ni ada berkait dengan tempoh masa lah, ada nilai masa dia. So kita akan tengok perkara-perkara ini, definition dia. What is the definition? Apa itu future value, nilai hadapan, present value, nilai masa kini, dan annuity. Kita nak tengok apa perkara-perkara yang terlibat dalam senarai time value of money. Yang pertama, konsep kita kena faham, the value RM1 today, nilai RM1 hari ini tidak sama dengan nilai RM1 pada masa hadapan. Juga tidak sama masa RM1 pada masa dahulu. Contohnya saya menggunakan RM1 untuk belanja sekolah rendah saya, cukup RM1 sehari. Tapi masa kini budak pergi sekolah rendah RM5 pun tak cukup. So nilai waktu itu adalah lebih tinggi. RM1 waktu itu lebih tinggi daripada RM1 hari ini, dan RM1 hari ini lebih tinggi daripada nilai RM1 pada masa hadapan. Maksudnya ada corrosion ataupun hakisan nilai. Nilai itu semakin lama semakin berkurangan. Okey, jadi kita kena fikir dalam konsep decision to spend or to invest. Duit ni kalau kita invest, kita mendapatkan return. Kalau kita spend, kita dapatlah barang yang kita nak, kan. So biasa kita akan tengok kepada to spend or to invest. Biasa kita tengok pada invest lah. Okey, kalau kita invest, kita akan dapat return sama ada dividen ataupun interest. Kemudian kita tengok real value of money in term of financial decision. Jadi kita nak buat keputusan kewangan mengenai nilai sebenar wang pada masa itu. Jadi adakah simpanan ataupun investment tersebut menarik atau tidak? Jadi macam mana nak tahu? Kita kena nilaikan menggunakan time value of money. Okey. Mula-mula kita nak tahu ni, kita nak tengok time value of money ni, kita nak tahu nilai pada masa akan datang. Contohnya, anda simpan duit pada hari ini RM10,000. Pada 6 tahun nanti, berapakah pulangan dia? Nampak kan anak panah ni? Contohnya anda simpan pada sekarang ni RM10,000. Lepas 6 tahun dapat berapa, kan? Bergantung kepada dia punya pulangan berapa setahun lah. Kalau dapat 7%, so katakan anda masuk RM1,000 di sini, anda dapat pulangan 7%, macam ASB zaman dahulu lah. So anda dapat RM1,070 di sini, kan? Tahun pertama simpan dekat dalam bank 7%, dapatlah RM1,070. So tahun kedua, adakah anda dapat lagi RM70? Tentulah tidak, kan? Mesti anda dapat RM1,070, darab lagi additional 7% untuk tahun kedua, dan seterusnya. Di sinilah kita nak mencari nilai, menggunakan formula macam mana nak dapat nilai sesuatu tu pada nilai masa hadapan ataupun nilai masa kini. Okey. Kita tengok salah satu contoh, Jika anda simpan RM10,000 hari ini, today, berapakah anda akan dapat pada hujung tahun kelima? Interest rate katakan 15% compound annually. Okey, anda boleh menggunakan formula ini. Okey, ini formula yang pertama, Sebenarnya kita ada 6 formula, tapi formula dia pun lebih kurang yang sama saja. So this one future value. Future value, nilai pada masa hadapan, berapa dia akan jadi, kan? So di sini present value, duit sekarang RM10,000, dan masukkan dalam formula future value, interest factor, I interest, and berapa tahun, berapa dia punya term, tempoh, berapa tahun. So RM10,000, masukkan FVIF 15%, 5 tahun, dan kita pergi tengok table. Table nak tengok mana ni, tuan-tuan? 15.5 ni. Senang saja. Kita akan diberi table. Kalau anda tak ada table tu, anda tengok dalam buku anda, anda akan dapat table di muka surat belakang sekali, di appendix 1, 2, 3, 4. So kita akan tengok table future value interest factor, FVIF. Jangan salah table, ada 4 FVIF. So dia guna R, Kalau kita nak guna R ke, kita nak guna I ke, samalah. Jadi kita tengok di sini, N kita adalah 5 tahun. So di sini 5 mana 5? Nampak tu 5 tahun. So 15%,
Mana 15%? Di antara sini dengan sini lah. So kita kena buat this one. Kalau table ni ada 15%, kita boleh dapat terus. Tapi table ni tak ada. Jadi kalau kita tengok dalam back buku anda, mungkin ada lah di belakang. Di sini figure ni, jumlah ni. Dan anda darab sahaja dia punya multiplier atau multiplier ni, pendarab dia, dan anda dapat. Jadi jika simpan 10,000 today, simpan 10,000 hari ini, anda akan dapat pulangan sebanyak RM20,000, RM114 kan, RM20,000, RM114 pada hujung tahun kelima apabila diberi pulangan 15%. Jadi dalam soalan mana-mana pun dia akan berubah-ubah lah. Dia pada tempoh, dia 5 tahun mungkin dia jadi 10, 15 tahun. Yang ni 15% ni pun juga akan berubah-ubah lah. Jadi kita boleh menggunakan formula yang ini. Okey, ini kita nak cari nilai masa hadapan atau future value single payment. Satu kali pembayaran saja. Maksudnya sekali je 10,000 sekarang. Okey. Itu kita nak tengok yang pertama. So that's one of the first formula. So next we tengok pada present value single payment. Yang tadi tu kita tengok future value. Now kita nak tengok present value. Nilai masa kini. Dia terbalik je daripada soalan tadi kan. This one reverse of the future value. Jadi ini nak buat keputusan lah. Keputusan investment. Konsep dia senang saja. Sama juga dia punya timeline tadi ada PV dengan FV. So this one PV yang kita tak tahu. Present value sekarang yang kita tak tahu. Kan? Okey, kita tengok contoh soalan yang sekarang kita tak tahu. Okey. Anda memerlukan 10,000 10 tahun pada 10 tahun daripada hari ini. Maksudnya lagi 10 tahun anda nak kahwin. Betul anda memerlukan 10,000 lah untuk kahwin. So berapakah anda patut simpan hari ini today? Present value tak tahu berapa. Kan? Apabila interest dia adalah 8% compound annually. Anda tak tahu ni. Anda tahu nak ada 10,000 lagi 10 tahun. Kalau anda simpan 1,000 setahun mungkin dapat lagi banyak. Tapi sekarang anda perlukan 10,000. Jadi berapa nak kena simpan sekarang? Okey. Tempoh masa dia dibagi 10 tahun. So 10. Pulangan dia 8. Okey, kita nak memerlukan future value kita. Future value kita pada masa hadapan. This one FV kat sini. This one present value tak tahu berapa nak kena simpan sekarang. So apabila kita darab this one, kita tengok PVIF. Kita tengok 8 dan 10. Kalau saya tengok contoh kan dalam kita punya present value is the different table. This one present value interest factor PVIF. So kita nak tengok lagi 10 tahun dan 8%, 0.4632 di sini So kalau saya besarkan sikit 10 dan 8% dapat 0.4632. So kalau kita tengok dalam ni sama kan 4632. Okey, so maksudnya apabila anda darab anda akan dapat jumlah inilah. So lagi 10 tahun anda nak kahwin, anda nak perlu 10,000, anda hanya simpan hari ini bermula simpan sahaja RM4,632. Lepas 10 tahun dia akan jadi RM10,000. Itu nak cari present value, nilai masa kini berapa. Alright. Lepas tu kita ada pula annuity. Kita nak tengok non-annual compounded period. So kadang-kadang ada juga yang bank-bank yang dia bayar pulangan bukan setahun sekali. Dia bayar setahun 2 kali. That one is semi-annually. Ada juga quarterly, monthly dan daily lah. Jadi kita punya syllabus banyak akan tengok sampai semi-annually sahaja. Okey. Contohlah kita bagi satu soalan yang dibayar compound tidak mengikut tahunan. Dia mungkin 2 kali setahun atau 4 kali setahun dan ke atas. Okey, ni soalan yang mula-mula kita tengok tadi. Berapakah nilai pada hujung tahun kelima apabila anda simpan 50,000 pada hari ini? So 5 tahun lagi apa akan jadi pada 50,000 ini apabila dibayar interest 12% setahun compound, dan number A semi annually, dia bayar 2 kali. Apabila dia bayar 2 kali, so anda kena buat formula tadi, future value sama dengan present value darab FVIF. Yang I interest anda kena bahagi 2. So 12 ni kena bagi 2.
And 5 tahun kena darab 2. Okey. So apabila 50,000 darab FVIF jadi 12 ni bagi 2 jadi 6 lah. Tapi 5 darab 2 jadi 10. So anda kena tengok 6% 10 tahun. Anda jangan tengok 12% 5 tahun itu jadi untuk pembayaran annually. Di semi annually anda kena bahagi 2 darab 2. So anda kena tengok dalam table FVIF 6% 10. Anda boleh tengok dalam table anda lah, kat belakang buku sekali. Jangan salah, FVIF. So tengok 6 10 tahun 6%. Itu dia. Anda kena tengok 1.70908. Okey. Samalah. Alright. Dan future value anda adalah 89540. Jika anda simpan 50,000 selama 5 tahun dan 12% yang dibayar semi annually, anda akan dapat 89,540. So konsep semi annually anda kena bagi 2 darab 2. I bagi 2 and darab 2 ya. Okay. Apabila dia berlaku pada quarterly, ya kena bagi 4 darab 4. Apabila monthly, bagi 12 darab 12. Dia akan berubah di mana anda perlu tengok table FVIF ataupun PVIF lah, bergantung pada soalan. Jadi itulah cara nak menggunakan single payment untuk present value dan single payment untuk present value dan future value.